Pertindihan kuasa antara Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Negeri sering menjadi perbahasan dalam isu perundangan Malaysia. Baru-baru ini, Mahkamah Persekutuan telah mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah susulan kes Nick Allen bersama Kerajaan Negeri Kelantan. Apa pula pendapat rakyat Malaysia tentang isu ini? Adakah mereka sependapat atau sebaliknya? Isu yang berlaku sekarang ini, pertindihan di antara kerajaan negeri dan persekutuan amat membimbangkanlah. Jadi perlu ada satu tindakan khusus agar masyarakat tidak resah. Masyarakat seharusnya bertenang dan lebih merujuk kepada statement daripada kerajaan negeri dan pakar-pakar agama khususnya untuk lebih memahami. Saya tahu yang sedikitlah mengenai isu mengatakan 18 enakmen itu melanggar syariah tersebut. Ini apa yang saya fahamlah. Ada satu masyarakat dia biasa dengan kes tersebut. Ada masyarakat yang melabah dan rasa takut. Kalau sebelum ni, sebenarnya dah pernah jadi dah lah. Kes Igi Putra pun ada pertindihan sebelum ni. Patutnya kita nak tanya orang yang betul-betul tahu pasal benda ni. Contoh daripada perspektif peguam sivil bagaimana, perspektif peguam syariah bagaimana, dan masyarakat perlu lebih sana tentang perkara ni sebabkan ini bukan satu perkara yang kita boleh ambil sewenang-wenangnya. Enakmen jenayah syariah ni dia memang diperuntukkan memang dah sikit dah. Jadi bila berlakunya kes Nick Allen ni kan, ada 16 peruntukan yang telah dibatalkan dan dia mensedikitkan lagi lah enakmen tu. Sebab kita perlu perhalusi lagi, perkemaskan lagi sebab isu ni tak ramai masyarakat yang tahu. Tapi isu undang-undang ni dia kena tahu tentang undang-undang syariah, kena tahulah perbezaan benda tu. Jadi diharapkanlah masyarakat seperti saya untuk mengambil juga tahu tentang kedua-dua enakmen syariah dari segi syariah dan juga dari segi sivil juga. Walaupun pelbagai pendapat dikemukakan oleh masyarakat, namun kita juga harus menghormati keluhuran perlembagaan persekutuan dan segala bentuk undang-undang yang termaktub pastinya dikubal demi menjaga kesejahteraan rakyat Malaysia. Ingatlah, hukum berdiri dengan sakti, adat berdiri dengan tanda. Baik, itu dia sebenarnya kita ada kongsikan kepada anda semua pandangan orang ramai tentang isu perlembagaan iaitu pertindihan undang-undang persekutuan dan juga Islam. Jadi kami membawakan kepada anda seorang yang lebih arif untuk berdiskusi tentang isu ini. Kita ingin kenalkan Profesor Madya Dr. Muhammad Fatty Yusof, Pusat Polisi Perdana daripada Universiti Teknologi Malaysia. Selamat datang. Terima kasih. Dr. Fatty kalau lebih mesra dipanggil. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Dan itu dia Doktor, supaya kita ada kongsikan pendapat orang ramai yang nampaknya masih samar tentang isu ini dan juga tidak berani juga untuk mengatakan sesuatu, mungkin sebab kami tidak cukup info ataupun ilmu tentang pertindihan undang-undang antara persekutuan dan juga Islam. Sebab mungkin mereka salah faham. Takut juga salah takut faham. Juga. Okey, silakan. Ya, terima kasih Dayah Hafaz. Pertamanya saya tertariklah tadi pandangan yang diberikan kepada masyarakat awam dan kita nampak kadar kesedaran mereka sebenarnya agak tinggi. Mereka mengikuti isu yang berlaku dan juga memberikan pandangan-pandangan yang mempunyai asas tersendirilah. Dan saya lihat apa yang berlaku isu ni menjadi tarikan masyarakat kerana kadar kesedaran masyarakat awam terhadap konsep Islam itu sendiri, konsep syariah dan juga kesempurnaan sistem Islam, termasuklah soal syariah yang menyeluruh, yang meliputi bukan sahaja aspek undang-undang perkahwinan tetapi juga aspek undang-undang jenayah yang di dalamnya terdapat hudud, kisah dan juga ta'zir, dan juga berkaitan dengan keseluruhan sistem kehidupan itu sendiri. Dan saya lihat ini kesedaran yang menimbulkan keinginan di kalangan masyarakat untuk melihat
perundangan Islam diangkat lebih tinggi. Saya rasa itu di antara perkembangan-perkembangan yang berlaku yang mungkin orang tanya kenapa sebelum ini tidak menjadi polemik. Dan juga perkembangan terkini juga kalau kita tengok beberapa tempoh yang akhir ini dalam tempoh 7 hingga 5 tahun yang lepas, wujud satu dinamisme di dalam penghakiman-penghakiman di mahkamah, terutamanya di Mahkamah Persekutuan, dalam memberikan tafsiran perlembagaan dan juga membuat judicial review ataupun semakan kehakiman. Kita lihat wujud keberanian di peringkat mahkamah untuk memberikan penilaian dan juga memberikan kuasa yang lebih kepada Mahkamah Persekutuan itu sendiri. Dan saya rasa dua perkembangan ini mewujudkan kita katakan sebagai polemik dan juga pertikaian di kalangan masyarakat pada hari ini. Dan lebih spesifik sebenarnya apa yang kita hadapi sekarang ini berkait rapat dengan kes kan. Kes yang disebut sebagai kes Nik Ilin. Yang mengemukakan tuntutan di mahkamah agar beberapa peruntukan yang terdapat di dalam enactment Jenayah Syariah Negeri Kelantan digugurkan atas alasan bertentangan dengan perlembagaan. Dan kita kena ingat walaupun asas yang diberikan itu sebenarnya merujuk kepada enactment Jenayah Syariah Kelantan, tetapi banyak juga peruntukan-peruntukan yang serupa ada di dalam enactment Jenayah Syariah di negeri-negeri lain. Jadi secara tidak langsung keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan itu sebenarnya memberi kesan kepada enactment Jenayah Syariah negeri lain juga. Dan dalam hal ini sebenarnya concern yang diberikan adalah berkait rapat dengan kedudukan undang-undang Islam di peringkat negeri yang kita sebut sebagai bidang kuasa perundangan negeri, yang di dalam bidang kuasa perundangan negeri yang terdapat di dalam senarai negeri di bawah jadual yang ke-9 perlembagaan, yang meletakkan butiran satu itu adalah bidang kuasa yang berkaitan dengan Islam. Ada senarai di situ termasuklah dalam aspek jenayah. Dan kita dapati kuasa yang selama ini kita faham berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah dan juga bidang kuasa DUN untuk buat undang-undang, rupa-rupanya apabila ditafsirkan oleh mahkamah, negeri tidak ada bidang kuasa. Maksudnya bila wujud pertindahan di antara kuasa negeri dan juga kuasa persekutuan, kuasa persekutuan mengatasi kuasa negeri dan negeri tidak ada hak untuk membuat undang-undang. Itu tafsiran yang terkini yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Tapi apabila doktor bercakap demikian, ia macam seperti memberi gambaran yang undang-undang syariah ni macam tidak diangkat sewajarnya di Malaysia, doktor. Ya, ini menarik Fazli kalau kita perhatikan realiti perundangan negara kita yang berteraskan kepada konsep dualism yang mempunyai dua sistem mahkamah. Sebenarnya bagi saya ini punca masalah. Dua sistem mahkamah ni berasal daripada apa yang diperkenalkan oleh British dahulu. Kalau kita masih ingat Perjanjian Pangkul 1874 yang telah memisahkan kuasa sultan itu, yang meletakkan sultan mempunyai kuasa atas urusan agama dan adat istiadat Melayu, dan kuasa-kuasa lain diserahkan kepada residen. Maksudnya urusan yang berkaitan jenayah, cukai, urusan perniagaan, bila timbul pertikaian diserahkan kepada residen. Maknanya kalau wujud kes, mereka pergi ke mahkamah dan mahkamah itu diadili oleh hakim-hakim daripada British, daripada England. Dan di dalam situasi ini mewujudkan satu pengasingan di antara sistem Islam dan juga sistem kehidupan. Yang ini kita katakan sekularisme yang diperkenalkan oleh British. Dan bila kita merdeka, struktur itu masih kita kekalkan. Kita kekalkan. Maknanya kita wujudkan, bahkan kita mengolahnya dengan lebih jelas dengan wujudkan mahkamah syariah. Sedangkan kalau kita lihat definisi syariah itu sebenarnya adalah satu maksud yang luas. Bukan sahaja soal perkahwinan, soal yang berkaitan dengan wasiat dan sebagainya, tetapi keseluruhan sistem kehidupan kita ini syariah. Tetapi kuasa mahkamah syariah hanya dipencilkan kepada item yang tersenarai di dalam butiran satu perlembagaan itu. Jadi maksudnya nama dia mahkamah syariah tetapi kuasa dihadkan. Perkara-perkara lain diletakkan di bawah bidang kuasa Mahkamah Persekutuan yang kalau dalam konteks jenayah, kita ada kanun keseksaan, kita ada akta berkaitan dengan rasuah dan sebagainya. Walaupun kalau kita memahami syariah itu, soal berkaitan dengan kesalahan mencuri, kesalahan rasuah, semua itu adalah berkaitan dengan syariah. Sebab itulah saya kaitkan tadi dengan kefahaman masyarakat. Masyarakat melihat, masyarakat nak supaya syariah itu dilaksanakan. Tetapi syariah itu hanya berada di bawah mahkamah syariah. Baik, maksudnya dihadkan syariah itu. Sebab itulah timbul pertikaian pada hari ini. Bila
kesedaran masyarakat sudah kuat, tetapi melihat bahawa tidak ada laluan yang luas untuk pelaksanaan syariah. Baik, jadi di sini juga kita boleh nampak punca-punca pertindihan sebenarnya. Jadi itu sebagai asas dan juga sejarah bagaimana ia boleh berlaku dan dibawa ke hari ini daripada susulan kes Nik Eileen tu kan. Jadi kalau begitu, tadi katanya negeri-negeri lain juga ada juga enactment syariah yang juga mungkin boleh dicabar selepas ini mungkin, Doktor? Ya, itulah saya melihat bahawa yang pertamanya masyarakat perlu memahami istilah mahkamah syariah itu tidaklah merujuk kepada itulah sahaja syariah di dalam negara kita. Itu saya rasa itu perlu difahami kerana prinsip Islam itu luas. Sebahagian daripada prinsip Islam dilaksanakan di peringkat persekutuan. Umpamanya dalam Islam mengharamkan rasuah. Itu dilaksanakan melalui Akta Pencegahan Rasuah. Islam mengharamkan kesalahan-kesalahan seperti mencolek, merogoh dan sebagainya, itu dinyatakan di dalam kanun kesesaan. Cumanya saya melihat kesedaran masyarakat ini, mereka nak supaya elemen yang ada dalam kanun kesesaan itu disesuai dengan prinsip Islam. Itu saya rasa kehendak-kehendaknya. Sebab itulah pendekatan yang kita perlu lihat sekarang ini ialah proses mengharmonikan. Mengharmonikan melibatkan beberapa step. Step yang pertama ialah mewujudkan sepadan yang jelas antara mahkamah syariah yang ada pada hari ini dan juga mahkamah sivil. Umpamanya saya ambil contoh dalam pertikaian berkaitan dengan kesalahan riba contohnya. Di dalam enactment jenayah syariah Kelantan itu ada peruntukan berkaitan dengan riba. Dan riba itu diletakkan Mahkamah Persekutuan membuat keputusan riba itu sepatutnya diselesaikan oleh kerajaan persekutuan. Kerana dia termasuk dalam bidang kuasa berkaitan ekonomi dan keuangan. Dan ekonomi dan keuangan itu di bawah kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan Kelantan tidak boleh membuat undang-undang berkaitan dengan riba. Tapi bagi pendapat saya secara pribadi dan rakan-rakan yang lain melihat bahawa riba ini kesalahan yang melibatkan orang Islam. Jadi kalau kesalahan itu melibatkan orang Islam saja dan peringkat persekutuan tidak ada undang-undang, sepatutnya diserahkan kepada kerajaan negeri. Itu contohlah. Antara mungkin resah rakyat ni disebabkan mungkin tentang terma perkataan itu pemasuhan, terbatal, tidak sah dan sebagainya. Ianya berkaitan dengan undang-undang syariah. Jadi apabila skeptikal sikitlah mungkin pemahaman kita ni orang Islam ni, apabila benda-benda yang undang-undang syariah berkaitan Islam terbatal, terus saja mereka membuka cerita, pelbagai cerita kan. Jadi kita nak tahu apakah mungkin rasional sebenarnya di sebalik pembatalan petisyen sebenarnya, Doktor? Ya, Faz. Rasional dia berkait rapat dengan agihan kuasa negeri dan persekutuan. Itu sebenarnya. Cumanya concern masyarakat itu perlu diberi perhatian dan diredakan sebenarnya dengan langkah-langkah yang konkret. Saya melihat bahawa elemen-elemen yang dibatalkan itu sepatutnya memang sebahagiannya ada di dalam undang-undang persekutuan. Saya ambil contoh kesalahan liwat. Ada dalam enactment itu dan dibatalkan kerana sudah ada di dalam kanun kesesaan. Cumanya harapan masyarakat supaya peraturan yang ada dalam kanun kesesaan yang dibatalkan tadi dikuatkuasakan. Maknanya pihak Kementerian Dalam Negeri, pihak PDRM perlu mengambil langkah serius, bahkan perlu bekerjasama dengan Badan Penguatkuasa Syariah untuk menguatkuasakan peraturan itu kerana dia sebahagian daripada concern di kalangan masyarakat Islam. Saya rasa itu perkara-perkara yang perlu diambil langkah positif supaya dapat meredakan rasa resah itu. Dan saya pasti selepas orang ramai mendengar apa yang dikongsikan oleh Dr. Fati, termasuk dengan kita Afad, kita rasa lebih jelas sebenarnya. Dan juga daripada keresahan itu, tentunya juga ada di antara orang luar yang mula mengambil belah lah. Saya belah sokong yang sini, saya belah sokong yang Mahkamah Persekutuan dan sebagainya kan. Jadi bagaimana untuk kita perhalusi ataupun untuk memberikan harmoni supaya mengimbangi sebab saya dengar doktor cakap tadi perlu juga suara rakyat diangkat supaya kita boleh memperbaiki atau memperhalusi perlembagaan kita. Ya. Itulah yang penting di sini adalah kefahaman dan juga sikap terbuka. Serta melihat isu ini bukan dalam perspektif pertembungan tetapi sebagai satu titik mula untuk kita mengorak langkah untuk lebih besar lagi. Kita ingat peristiwa Natrah yang berlaku di Singapura dahulu, sejarah kan. Peristiwa itu mengguris hati umat Islam, tetapi dia menjadi satu lonjakan masyarakat memahami bahawa pentingnya undang-undang Islam. Pentingnya ada bidang kuasa yang jelas. Saya rasa dalam situasi ini masyarakat perlu bersatu dan melihat
apa yang berlaku ni sebagai satu lonjakan di dalam diri masing-masing dan juga di dalam masyarakat untuk kita bekerjasama bagi mengukuhkan lagi perundangan Islam di dalam negara kita ini. Tadi Dayah ada bercakap tentang keharmonian kan masyarakat. Dan kita tahu bahawa Malaysia ini memang harmonilah semuanya, Melayu, Cina, India. Jadi saya nak berbalik kepada skop, mungkin ada orang mungkin ada di antara mereka yang bukan beragama Islam, mungkin mereka ni menolak cadangan untuk mengharmonikan undang-undang syariah dan perlembagaan. Jadi bagaimana kita nak menjelaskan tentang perkara ini? Ya, bagus Faz. Saya rasa ini satu elemen yang penting di dalam kita dalam usaha untuk mengharmonikan perundangan kita ini supaya lebih mesra dengan Islam, lebih hampir dengan Islam. Dalam masa yang sama kita memahami bahawa masyarakat Malaysia ini berbilang kaum. Dan sebenarnya kaedah untuk pelaksanaan Islam yang kalau yang berjalan selama ini di dalam negara kita sejak daripada merdeka sehingga sekarang, dia berjalan secara harmoni. Dan sebenarnya kadang-kadang kita tak sedar sebahagian daripada elemen-elemen undang-undang Islam telah dilaksanakan, diterima secara baik. Saya ambil contoh Faz Dayah, sistem keuangan Islam. Betul. Kita ada sistem perbankan Islam, sistem takaful, dan kita lihat penerimaan masyarakat bukan Islam sangat-sangat terbuka. Sebab apabila sistem itu dilaksanakan, keindahan itu akan nampak. Saya rasa sama saja dalam mana-mana aspek perundangan itu, kerana sistem sekarang ini tidak dimiliki oleh sesiapa. Kalau kita katakan sistem kita di dalam kanun keseksaan yang ada, bukan milik orang Cina, bukan milik orang India, bukan milik orang Melayu, bahkan dia datang daripada kesan penjajahan dahulu. Sepatutnya kita bersikap terbuka untuk menerima apa-apa sistem yang mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan juga negara secara keseluruhannya. Baik. Saya rasa itu adalah satu poin yang sangat baik. Kan sebenarnya bila kita hidup dalam satu negara yang berbeza kaum dan bangsa dan sebagainya, tetapi suatu sistem itu jika baik dilaksanakan dan keterbukaan kita untuk menerimanya, insya-Allah saya rasa akan mengharmonikan keadaan ya Fad. Okey, jadi kita dapat lihat dekat sinilah jawapan yang sungguh jelas sekali lah kan dapat kita katakan dekat sini. Okey, mungkin ada saranan daripada pihak doktor sendiri kan dalam nak mengharmonikan undang-undang persekutuan ni dan juga negeri serta nasihat kepada umat Islam untuk mereka ni tidak terus mempolemikkan tentang cerita ini. Yang pertamanya kita mengharapkan keprihatinan semua pihak lah. Dan melihat bahawa aspek perundangan Islam ataupun aspek syariah ini bukan sahaja tanggungjawab negeri, bahkan menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuklah di peringkat persekutuan, untuk memastikan keindahan yang ada pada syariah itu dapat dijelmakan di dalam pelaksanaan dan juga penguatkuasaan. Dan juga kita mengharapkan elemen-elemen yang kadang-kadang bersifat birokratik yang mungkin secara tidak langsung melambatkan proses-proses untuk mengukuhkan sistem perundangan yang baik ini akan terjadi. Kita harap itu dapat dikurangkan. Dan kerjasama daripada semua pihak ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Dan yang penting sebenarnya seperti yang disebutkan tadi, kita bersatu hati untuk mencapai sesuatu yang baik dan sedia berunding dan juga berdialog antara satu sama lain dan mengurangkan pertembungan serta pergeseran sesama masyarakat. Saya rasa rakyat negara kita pun mahukan kebaikan, keadilan, mereka mahukan sesuatu yang positif, lebih-lebih lagi elemen yang berteraskan kepada akidah, pada agama syariah ini, dan saya rasa itulah yang menjadi faktor penyatu semua orang. Jadi itulah pandangan dan juga harapan sajalah. Itu dia. Kalau kita ikutkan, itu adalah satu konklusi yang sangat sangat sempurna. Dan sebenarnya kepada anda semua, kami harap perkongsian ini membuka hati dan juga minda anda untuk memahami tentang isu pertindih undang-undang persekutuan dan juga Islam. Betul. Okey, baik. Jadi selepas ini sebenarnya ada sesuatu yang menarik juga untuk kita kongsikan, Afad. Betul lah. Lepas ni kita nak bercakap tentang Radio Cool 101, Semasa dan Sosial, dengan ceritanya ada penyampai baru. Itulah kita nak beritahu doktor. Lepas ni kita ada seorang penyampai radio ni yang lama tak nampak. Mungkin doktor dah jumpa lepas ini. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Fatih Yusof. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sangat terbuka itu dan jelas. Terima kasih. Jadi anda semua jangan kita nak mempolemikkan lagi tentang isu ini. Okey, kita nak berhenti berehat.